dan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah khusus SSMQ 5033 iaitu Applied Statistics and Computer Application, iaitu Dr. Marini Abdul Ghani. Okey, di sini saya ingin membentangkan tentang tugasan berkumpulan SSMQ 5033 ini. Terlebih dahulu, saya perlu sebelum menjalankan kajian untuk mendapat data daripada untuk dianalisis melalui sistem SPSS, saya perlu merancang dan menyediakan soal selidik, iaitu dalam bentuk Google Form untuk diedarkan kepada 30 orang responden di sekolah menengah yang terpilih, iaitu Sekolah Menengah Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Selepas itu saya perlu menjalankan analisis ke atas data-data yang telah dikumpul dengan menggunakan bantuan perisian IBM Statistical Package for the Social Sciences SPSS versi 23.0. Tajuk kajian saya ialah kajian mengenai penerimaan sokongan sosial dan kesunyian di kalangan pelajar sekolah menengah di Kuala Lumpur. Terlebih dahulu saya perlu mengenal pasti apakah variable yang perlu digunakan dalam kajian ini. Terdapat, seperti yang kita sedia maklum, terdapat dua variable yang telah saya kenal pasti, iaitu IV, variable bebas. Variable bebas yang diwakili oleh penerimaan sokongan sosial atau perceived social support, dan DV merupakan variable terikat, iaitu dependent variable dalam bahasa Inggeris, yang diwakili oleh tahap kesunyian di kalangan pelajar sekolah menengah tinggi setapak Kuala Lumpur. Untuk menjalankan kajian ini, soal selidik ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, tahap kesunyian di kalangan pelajar di sekolah menengah yang berkenaan, dan bahagian C, iaitu penerimaan sokongan sosial. Terdapat sebanyak 7 soalan dalam bahagian A, 20 soalan dalam bahagian B, dan 12 soalan dalam bahagian C. Okey, daripada borang yang telah saya peroleh, sebenarnya saya telah mengedarkan borang dalam bentuk Google Form ini kepada 50 orang pelajar di sekolah menengah tersebut. Akan tetapi hanya sebanyak 34 borang yang telah dikembalikan kepada saya dalam bentuk Google Form, di mana saya telah mengambil dan menganalisis dan mengumpulkan hanya 30 borang saja yang dikira sebagai lengkap. Manakala 4 lagi borang itu tidak lengkap, ada yang hanya menjawab ala kadar, orang kata apa, ada yang tidak menjawab dengan selengkapnya. Jadi apabila borang yang diperoleh tidak lengkap, sudah tentu kajian saya dikatakan akan menghadapi masalah juga. Okey, kita tengok dari segi pengujian hipotesis. Untuk kolerasi Pearson, ujian kolerasi Pearson telah digunakan untuk mengkaji perkaitan di antara penerimaan sokongan sosial dan tahap kesunyian di kalangan pelajar sekolah menengah tinggi setapak. Analisis deskriptif, iaitu daripada yang telah saya dapat maklumat ni melalui SPSS, yang dikira oleh SPSS ni kan, daripada maklumat ni, saya telah mengira min ialah tahap kesunyian ialah 2.75, manakala min bagi sokongan sosial ialah 4.43. Sisian piawai bagi tahap kesunyian ialah 0.53, manakala sisian piawai bagi sokongan sosial ialah 1.20. Dari segi N, jumlah responden bagi kedua-dua tahap kesunyian dan sokongan sosial ialah sebanyak 30 orang. Jadi menurut rajah yang diberikan di atas, ini dia rajah yang telah saya peroleh. Seperti yang telah saya katakan tadi, min untuk tahap kesunyian ialah 2.75, manakala min bagi sokongan sosial ialah 4.43.
Sementara itu, nilai standard deviation ataupun sisian piawai bagi sokongan sosial tahap kesunyian ialah 0.53 dan sokongan sosial pula ialah 1.20. Okey, dari segi analisis inferensi, kolerasi dikatakan significant at the level 0.01 two-tail. Kolerasi Pearson telah dijalankan untuk melihat penerimaan sokongan sosial terhadap tahap kemurungan di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hasil analisis telah mendapati bahawa terdapat korelasi yang negatif yang kuat di antara tahap sokongan dengan tahap kemurungan R28 iaitu negatif 0.011, di mana P adalah kurang daripada 0.05. Melihat daripada maklumat yang diperoleh daripada dalam SPSS daripada komputer. Okey. Jadi hipotesis now dikatakan adalah tidak ditolak. Okey, dari segi regresi mudah pula, metod regresi mudah adalah langkah yang diukur seterusnya selepas korelasi. Ia biasanya digunakan apabila kita mahu maukan nilai pemboleh ubah berdasarkan kepada nilai pemboleh ubah yang lain. Pemboleh ubah bersandar atau dikenali sebagai pemboleh ubah hasil ialah pemboleh ubah yang ingin kita ramalkan. Sementara itu pemboleh ubah yang kita gunakan untuk meramalkan pemboleh ubah lain sebagai dipanggil sebagai pemboleh ubah bebas atau tidak bersandar. Regresi mudah ini biasanya mempunyai satu IV dan satu DV saja. Sebagai contoh, semasa kita menjalankan kajian untuk menentukan faktor empati sebagai faktor yang menyumbang kepada tingkah laku prososial dalam kalangan pelajar. Okey. Terdapat dua jenis pemboleh ubah di dalam regresi ini, iaitu pemboleh ubah ramalan atau pemboleh ubah X merupakan pemboleh ubah dengan nilai yang diketahui dan boleh digunakan untuk meramalkan nilai pemboleh ubah yang lain. Sementara itu pemboleh ubah kriteria atau pemboleh ubah yang boleh diramal Y merupakan pemboleh ubah dengan nilai yang tidak diketahui, itu boleh diramalkan memandangkan nilai yang diketahui datangnya dari pemboleh ubah peramal. Okey, dari segi analisis inferensi, analisis regresi digunakan untuk melihat sokongan sosial dapat mempengaruhi tahap kesunyian dalam kalangan pelajar di sekolah menengah yang dikaji, iaitu Sekolah Tinggi Setapak Kuala Lumpur. F1 28 sama dengan 0.004. Okey, 0.004, di mana P adalah kurang daripada 0.05. R square pula adalah 0.000. Okey, 0.000. Okey. Jadi hipotesis now adalah ditolak. Kita katakan melalui nilai ni hipotesis now adalah tidak ditolak. Okey, dari segi ujian T pula, seterusnya saya beralih kepada ujian T. Hipotesis pilihan terdapat perbezaan penerimaan sokongan sosial dan tahap kemurungan dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Arah signifikan alfa sama dengan 0.05. Nilai kebarangkalian P pula adalah sebanyak 0.00. Di sini saya ingin membuat interpretasi data. Ya, okey, terdapat perbezaan min antara penerimaan sokongan sosial dan tahap kesunyian yang dikaji. Nilai min tahap kesunyian ialah sebanyak 2.73, manakala nilai min bagi penerimaan sokongan sosial ialah 4.46. Manakala sisian piawai bagi tahap kesunyian B1 ialah 0.639 dan sokongan sosial C1 pula ialah 1.279. Nilai kebarangkalian P adalah lebih besar daripada nilai arah signifikan alfa, iaitu 0.05. Formula statistik boleh ditulis sebagai T dalam kurungan 29 kecil sama dengan 23.404, iaitu P melebihi 0.05. Jadi hipotesis yang dibina adalah ditolak ataupun kita katakan gagal diterima. Ini bermakna bahawa sokongan sosial sebenarnya adalah tidak mempengaruhi tahap kesunyian dalam kalangan pelajar di sekolah menengah yang dikaji, iaitu Sekolah Menengah Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Okey, daripada ujian T yang telah saya peroleh, saya dapat memperincikannya dalam melalui inilah dalam SPSS ni. Okey, seterusnya analisis
varian sahala pula Anwar sahala. Pemulih ubah terikat ialah tahap kesunyian di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Manakala pemulih ubah bebas penerimaan sokongan sosial. Formula statistik F4 0,25 adalah sebanyak 1.128, di mana P adalah lebih daripada 0.05. P sama dengan 0.356. Jadi ia adalah tidak signifikan. Secara kesimpulannya, tahap penerimaan sosial ni dikatakan tidak signifikan terhadap tahap kesunyian dalam kalangan pelajar di sekolah menengah yang telah saya kaji ini, iaitu Sekolah Menengah Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Sekian sahaja pembentangan saya pada pagi ini. Terima kasih Dr. Marini kerana telah view video saya ini. Sekian, terima kasih.